Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bawakan topik tentang menjemput vs mencari. Menjemput vs mencari apa? Menjemput vs mencari rezeki. Right? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan yang menyebabkan kita boleh melihat dengan terang, kita boleh mendengar dengan jelas, kita boleh bercakap dengan bahasa yang fasih. Hari ini saya nak bedah buku, okey, membedah buku Mudahnya Menjemput Rezeki, karangan daripada Ustaz Faturi Salahuddin, ya. Ustaz Faturi Salahuddin. Jadi kita masuk pada bab 11. Saya suka buku ni kerana bahagian pertama dia macam ubah mindset kita. Bahagian pertama apa tu rezeki. Jadi dia ubah mindset kita. Rezeki ni apa? Saya bagi sikit. Rezeki ni bukan hanya duit yang kita dapat, tapi rezeki ni adalah benda yang kita telah manfaatkan. Itu rezeki. Contoh, kita ada duit dalam bank kita ada 1 juta duit, tapi itu tak memberi manfaat pada kita. 1 juta bila kita mati, and then 1 juta itu perlu difaraikan bagi kepada anak bini semua. Jadi itu adalah rezeki mereka. Tapi rezeki adalah apabila ia bermanfaat untuk kita. Contoh, dengan 1 juta tadi kita beli rumah, and then rumah tu kita dapat ambil manfaat daripada rumah tu. Kita dapat duduk rumah tu, kita dapat tidur dekat rumah tu, kita dapat gunakan rumah tu untuk aktiviti-aktiviti kita. Jadi itu adalah rezeki kita. Jadi jangan salah anggap bahawa duit yang ada dekat dalam bank kita tu adalah rezeki kita. Tapi rezeki kita adalah benda yang bermanfaat untuk kita. Rezeki ni, benda yang bermanfaat ni tak semestinya benda tu baik. Ada juga benda yang bermanfaat tu, benda tu jahat. Itu pun rezeki. Tapi rezeki macam mana? Rezeki yang haram, kita gunakan rezeki yang haram. Itu adalah konsep rezeki. Dan rezeki ni, dia pemilik dia adalah Ar-Razzaq, Allah. Allah adalah pemilik rezeki. Jadi Allah boleh tukar orang tu miskin sekarang, and then esok orang tu jadi kaya pun Allah boleh tukar. Allah boleh buat plot twist tanpa akal manusia. Sebab itulah Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar. Makhraja ni saya ingat tafsiran daripada Ustaz Dr. Khalid Bassalamah. Makhraja ni adalah macam exit way. Contoh, pintu kecemasan, pintu yang kita tak tahu. Contoh, bila berlaku kebakaran, ada satu pintu yang kita tak nampak pun. Kita tak nak, dalam keadaan biasa kita tak nampak, tapi bila kebakaran, pintu tu kita akan gunakan. Macam tu juga dengan kes kita. Kalau kita bertakwa pada Allah SWT, Allah akan beri kita makhraja, pintu keluar yang kita tak sangka-sangka pun, yang kita tak nampak, jadi kita boleh keluar. Itulah pemilik rezeki. Allah bagi rezeki pada yang mereka nak, pada yang Allah nak bagi rezeki tu. Jadi hari ni kita nak belajar tentang strategi. Okey, strategi. Kita buat apa-apa pun kita kena ada strategi, strategi. Kita nak buat bisnes, jadi kita ada strategi marketing. Kita nak buat macam mana supaya ramai orang beli produk-produk kita, ramai orang suka dengan servis kita. Jadi itu adalah strategi. Begitu juga dengan rezeki. Jadi kita nak bincang tentang 2 strategi untuk menjemput rezeki. Satu adalah strategi menjemput, satu lagi adalah strategi mencari. Mana lebih mudah? Right? Mana lebih mudah, mencari ataupun menjemput rezeki? Okey. Ustaz Faturi Salahuddin bagi tentang analogi tentang kunci hilang. Anda pernah kehilangan kunci? Bagaimana rasanya mencari kunci yang hilang? Memang pening. Cari di sana tak jumpa, cari sini pun tak jumpa, berdenyut kepala memikirkannya. Begitulah keadaannya apabila mencari kunci yang hilang di rumah. Bagaimana pula apabila kunci hilang di luar? Wah, bertambah peninglah kepalanya. Maknanya kunci hilang pun kita pening. Kita cari. Macam tu juga dengan rezeki. Kita cari, tak jumpa. And then kita pun pening, stuck.
Jadi ini adalah soal keyakinan kita. Kerana Allah yang bagi rezeki. Tak ada seorang, rezeki akan habis apabila orang tu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi itulah tanda rezeki dah tak ada. Mati tu tanda rezeki kita habis. Selagi kita hidup, selagi tu ada rezeki. Okey. Analogi yang kedua. Anda pernah menjemput seseorang, tidak kisahlah jemputan ke majlis apa pun, kerana yang hendak ditanya adalah strategi menjemputnya. Bagaimana agaknya cara anda menjemput? Bukan satu cara betul. Kadang-kadang melalui mulut saja, ada yang pakai kad, ada pula perlu dipesan melalui orang lain, dan ada pula yang mesti berkunjung dulu ke rumahnya. Setuju? Okey. Sebagai contoh, bila kita saya belum kahwin, jadi saya tengok orang menjemput orang kahwin ataupun orang menjemput orang untuk datang kenduri. Alright? Dia ada beberapa cara lah kita menjemput. Strategi kita menjemput rezeki. Kita menjemput orang untuk datang majlis yang kita anjurkan. Ada yang kita cakap mulut je dia datang. Kita cakap, okey tuan, insyaAllah saya nak buat anak saya kahwin, jadi ada kenduri kahwin. So datang je. Jadi kita jemput mulut. Ada juga yang kita jemput pakai kad. Kadang kita tak jumpa, kita pas dekat orang, and then orang dapat kad jemputan tu, dia datang. Ada juga yang kita kena pergi rumah dia dulu, cakap, itu salah satunya ayah saya lah. Ayah saya ni, kalau bagi kad tak jumpa tuan rumah, so ayah saya tak pergilah, ataupun jarang-jarang ayah saya pergilah. Tapi kalau tuan rumah tu datang juga, so insyaAllah ayah saya pergi. Jadi itu adalah strategi kita menjemput. Bila kita menjemput, orang akan datang. Begitu juga dengan rezeki. Bila kita keluar pergi kerja, kita keluar pergi kerja, kita sedang mencari rezeki. Tapi ada sesuatu, best ke tak best, bila kita boleh jemput rezeki tu. Rezeki ni kita boleh cari, tapi lagi best kalau kita jemput. Jadi macam tadi, strategi nak jemput orang datang majlis perkahwinan kita ataupun anak kita ataupun keluarga kita. Jadi kita kena give something, right? Kita give something. Cari rezeki pun kena give something juga. Tapi jemput ni kita kena give something yang pemilik rezeki tu suka. Alright. Macam semut kita rezeki analogi dia macam ni, macam semut. Semut ni kita tak nampak pun dia semut. Kita tak nampak, kita cari semut tak nampak. Anda tengok kat kiri kanan anda pun insya-Allah tak jumpa. Tapi cuba anda letak benda yang manis, anda letak gula ataupun anda letak madu ke, so nanti semut tu akan datang. Maknanya kita jemput semut tu datang. Alright. Macam tu juga dengan rezeki. Dan ada Ustaz Faturi selalu dia bincangkan tentang dalam ni strategi macam mana nak jemput rezeki. Alright. Salah satu strateginya adalah salah satu strategi adalah solat, bersolat. Allah SWT berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-132. Maksudnya, perintahkanlah keluargamu bersolat dan bersabarlah dalam mengerjakan solat. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kamu, dan balasan baik bagi orang yang bertakwa. Allah SWT mention kat dalam ni, Allah tak minta rezeki pada kita, tapi Allah yang bagi rezeki pada kita. Dan sebelum cerita tentang konsep rezeki tu, Allah cerita tentang kunci. Sebelum kita nak buka pintu tu, kita mesti kena ada kunci dulu. Kunci rezeki di sini adalah perintahkanlah keluargamu bersolat dan bersabarlah dalam mengerjakan solat. Jadi di sini, kalau kita nak jemput rezeki tu, jemput rezeki khazanah daripada Allah SWT, kita jemput dengan solat. Kita jaga solat kita, and then kita perintahkan juga keluarga kita untuk solat. Bila masuk waktu solat, kita terus azan, and then 10 minit iqamah. Kalau sekarang ni dah boleh pergi sembahyang dekat surau, kita pergi surau. Pergi surau, 10 minit pergi surau, 10 minit sebelum azan pergi surau, tunggu waktu solat tu. Abang kata Ustaz Parul Mak Joy, kembara orang Islam adalah kembara daripada satu solat ke satu solat yang lain. Itu adalah kembara orang Islam. Jadi orang Islam ni dia sentiasa rindu untuk jumpa dengan penciptanya. Saya dulu pernah pergi umrah. Saya tak ingat, pada tahun 2017 saya pergi umrah.
Saya pergi umrah dan ada seorang pakcik ni dia pesan pada saya. Dia pesan pada saya dan saya pesan pada anda, dan saya harap anda pesan juga kepada siapa-siapa yang anda kenal. Sebarkan ilmu ni supaya orang lain semua dapat manfaat. Right? Dia pesan pada saya, dia kata, dalam setiap kehidupan kita, kita mestilah kena pacakkan tiang-tiang solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi macam mana nak pacakkan solat? Sebagai contoh, kita hari ni dah boleh pergi travel kan? Tapi tak boleh rentas negeri, just rentas daerah. Jadi just kita pacakkan tiang-tiang solat. Contoh hari ni kita nak pergi Bagalalang. Bagalalang ni famous sebab jam kan. Ramai orang datang Bagalalang untuk bercuti. Jadi contoh kita nak pergi Bagalalang. Pantai kita nak pergi pantai. So, kita daripada Shah Alam lah. Kita contoh kita daripada Shah Alam. So, kita nak bertolak tu, kita kena estimate masa kita, berapa lama, berapa jam kita nak sampai Bagalalang. And then kita kena pacak tiang solat dekat situ. Sekarang nak solat susah sikit. Masjid ada kota dan kena 2 dos dan sebagainya. Jadi kita kena well planning. Okey, masa dalam perjalanan nanti dekat sini masuk waktu Zuhur. Contoh sampai dekat highway ni kita masuk waktu Zuhur. So kita akan solat Zuhur dekat sini. Alright. Lepas tu masuk waktu asar nanti dekat sini. So kita akan solat waktu asar dekat situ. So kita pacak siap-siap tiang solat kita. Dekat mana kita nak solat. So kita teruskan perjalanan. And then bila kita teruskan perjalanan kita, kita sampai dekat, maknanya kita dah well plan ada nak solat. Tak adalah bila kita, apa akibat dia bila kita tak well plan nak solat? Kita akan tercari-cari. Contoh, dan kita akan biasanya kita akan jadi solat ujung sebab kita tak well plan. Bila kita dalam perjalanan tu dah nak ujung kan, contoh waktu asar nak habis pukul 7 kita duk, kita orang Kelantan panggil cakap, orang Kelantan cakap ralik kita ralik, kita jalan and then dah pukul 7 baru masa tu nak menggelabah pergi cari masjid atau surau. Jadi cuba kalau kita well plan, masuk waktu je kita dah sampai dekat destinasi yang kita ni, kita terus solat. Jadi itulah bila kita solat, Allah perintahkan kita untuk solat. So Allah kata juga bila kita solat, Allah tak minta rezeki daripada kita, tapi Allah ialah yang memberi rezeki. Jadi itulah kunci pertama yang saya nak share hari ini, adalah jemput rezeki dengan solat. Sentiasa kita pacakkan tiang-tiang solat kita. Kalau kita solat subuh, lepas kita solat subuh, kita gather dengan family kita, kita tanya waktu solat Zuhur pukul apa, Asar pukul apa, Maghrib pukul apa, Isyak pukul apa. Bukan apa, kita nak tanya, sentiasa tanya mereka supaya mereka aware dan alert. Yang diorang bila masuk waktu solat je, diorang tak payah nak tengok handphone ke apa dah tahu dah waktu bila solat. Jadi macam bila kita tahu, kita ambil berat tentang solat, Allah suka dengan kita, so Allah boleh bagi rezeki. Itulah cara pertama macam mana kita jemput rezeki. Jadi jemputlah rezeki dengan solat, insya-Allah. Jaga solat, ajak family solat berjemaah. Dan yang terbaik bagi perempuan, solat awal waktu. Masuk je waktu, terus solat. Alright? Dan yang terbaik bagi lelaki, anda adalah pemimpin, so solat di masjid ataupun surau. Masuk waktu terus 10 minit, 5 minit. Dan saya juga bukan pesan pada anda saja, saya pesan pada diri saya juga. 10 minit sebelum masuk waktu terus kita pergi solat. Kita pergi tunggu solat. Kalau tak ada Bilal, kita azan. Kalau tak ada imam, kita imamkan. Moga-moga Allah SWT kurniakan khazanah daripada Allah, pertolongan daripada Allah pada kita, untuk kita bantu kita jemput rezeki, insya-Allah. Moga-moga perkongsian hari ini bermanfaat untuk anda. Jika anda rasa ada sesuatu yang salah, anda boleh saya lalukan anda untuk ni lah, komen, dan komen yang membina, bukan menghina. Alright. So and then inilah apa yang lemah tu daripada saya dan syaitan, dan apa yang terbaik itu daripada Allah SWT. Moga-moga manfaat. Saya minta ampun dan maaf atas silap jika ada kata-kata saya menggurus hati ataupun tersilap tutur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.